Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada semua usahawan online, semua yang menyaksikan live seperti biasa daripada Facebook page Order Sini setiap Sabtu pukul 9 malam, di mana saya Zifu Viral, Marketing Manager daripada sistem Order Sini, akan bantu memberi perkongsian kepada anda bagaimana Order Sini boleh bantu bisnes kita supaya lebih maju dan lebih masyuk, lebih padu. So, saya semak dulu suara saya. Okey, so kita tengok siapa yang ada malam ni, siapa yang berkesempatan. Selamat datang saya ucapkan. Okey, seperti biasa tiap-tiap minggu saya akan dedahkan kepada tuan-puan apa Order Sini boleh bantu perniagaan online kita supaya lebih perform. Okey, dan jangan risau, setiap live yang telah di-handle, okey, dilaksanakan oleh saya akan di-save. Akan di-save di dalam Facebook page Order Sini. So kalau tuan-puan ada masa, boleh scroll down dan lihat topik-topik setiap minggu. Saya akan sharekan berkenaan dengan Order Sini. Okey, seperti biasa, dah ramai kenal saya. Sebenarnya saya memang akan syorkan anda gunakan Order Sini sebab dia satu sistem yang mudah untuk kita cipta website sales page. Okey, dan malam ni kita akan bincang, saya akan demo kepada tuan-puan satu lagi fungsi yang sangat best, yang sangat awesome untuk digunakan dalam Order Sini, iaitu fungsi blog post. Okey, dia seperti macam zaman dulu-dulu yang blogger tu kan. Blog ni macam kita boleh masukkan konten dalam itu, apa-apa konten, apa sahaja yang kita nak sampaikan kepada orang yang nak membaca blog kita. So banyak fungsi blog post ni bantu saya secara personal untuk buat marketing lah. Okey, baiklah. So kenapa tuan-puan kena gunakan Order Sini tuan-puan? Okey, kerana Order Sini ni sangat mudah untuk di set up. Nombor satu, mudah. Okey, nombor dua, tak payah kos untuk set up. Okey, nombor tiga, pantas. So ini tiga perkara tunjang utama kenapa semua peniaga online sebenarnya disarankan. Saya sangat suggest untuk gunakan Order Sini. Okey, sebab sistem dia dah lengkap. Okey, pengalaman Order Sini dia dah 6 tahun tuan-puan di dalam dunia digital marketing di negara kita, Malaysia lah. Okay, so tuan-puan kalau yang first time tengok live saya, okay, ataupun yang first time tak pernah orang kata apa, tak pernah tahu tentang Order Sini, tuan-puan boleh check, okay, ordersini.com di Google. Okay, di sini kita dah dalam website corporate kami telah menerangkan apa yang boleh tuan-puan dapati, apa manfaat jika tuan-puan pakai Order Sini, sistem Order Sini ni. So apa itu Order Sini secara ringkas tuan-puan? Kalaulah tuan-puan ada akaun Order Sini, tuan-puan boleh ada satu sales page yang milik sendirilah. Tak perlu upah orang untuk buat sales page, laman website yang menjual. Ni contoh salah satu seorang student saya, dia buat sendiri. Okay, at least untuk level permulaan, okay, sebelum tuan-puan pergi ke WordPress ke ataupun platform yang lain, tuan-puan boleh ada pengalaman dari segi website. Okay, mungkin tuan-puan daripada Order Sini, tuan-puan akan ada experience nak buat conversion Facebook Ads ataupun conversion Google Ads. Okay, tapi tuan-puan kena ada website nak buat conversion. So Order Sini dapat bantu dari segi tersebut lah. So tuan-puan yang mana yang ada malam ni boleh drop komen jika apa-apa nak bertanya persoalan lah. Okay, so kita ada Fadil Azman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, so ini hasil daripada student saya. Okay, di mana dia ada website sendiri. Okay, memang HQ AESW of course ada website dia, tapi dia nak buat special untuk diri dia lah. So ada video, okay, ada headline, ada gambar, ada copywriting, okay, ada gambar, ada kelebihan, dia masukkan semualah. ESW apa punya kelebihan, manfaat produk, bahan-bahan dia, testimoni, video testimoni. Alright, so buat offer. Nampak? Super Lion offer khas. Okay, tak kisahlah tuan-puan arrange lah macam mana pun. Okay, so nanti customer kalau decide nak beli,
Kalau customer dah masuk dalam website dia kulitcantikgebu.ordersini.com, okay, so customer boleh buat decision untuk membeli directly dengan buy now. Okay, so customer pilih lah nak apa, basic ke, hot selling ke, kita boleh buat variasi. So customer boleh buat pembelian secara automatik. Nama, email, nombor telefon, okay, seperti biasa. Mungkin tuan-puan pernah ada experience membeli daripada sales page, dan ini simple sales page, okay, asalkan dia mampu memberi kita jualan secara automatik, kacing-kacing setiap masa. Yang tu yang penting. Alright. So serba sedikit tentang order sini lah. Kalau tuan-puan nak dapatkan info lanjut order sini ni, tuan-puan boleh baca website ini. Okay, semuanya dah ada dan dah di explain dengan begitu jelas dan begitu cantik sekali lah. Okay, alright. So itulah sebenarnya order sini boleh bantu kita. Tapi dalam order sini ni bukan setakat untuk kita bina website. Ini adalah saya punya order sini, account saya yang memang real account, bukan dummy. So saya memang menggunakan order sini untuk jual satu produk kelas marketing saya, di mana every day akan ada jualan lah. So memang order sini ni bantu saya menghasilkan jualan secara zero cost sahaja. Produk ni saya tak guna Facebook Ads, tak guna Google Ads, tak guna apa-apa iklan berbayar. So saya hanya menjalankan affiliate marketing, okay lah. So everyday saya akan ada sales, okay. So bila kita ada sistem, nak dapat sales hari-hari tu tiada masalah, tiada isu sebenarnya, sebab kita akan fokus lebih kepada marketing, mencari traffic, okay, berbanding tuan-puan sekalian yang selalu fokus nak closing customer dalam WhatsApp. So lama-lama tuan-puan akan fed up bila customer dalam WhatsApp banyak buat rejection, banyak blue tick, banyak krik-krik, banyak yang kurang adab dan sebagainya lah, macam-macam kan. Biasalah manusia, okay, kita handle dengan manusia. So kita sekarang pass down tension tersebut, handle customer dengan WhatsApp, kita pass down ke website. So biarlah website yang uruskan proses closing customer tu. So itu yang penting. Kita dah kurangkan kita punya beban dari segi nak closing customer menggunakan WhatsApp. Kalau tuan-puan manual guna WhatsApp, sales tu tak boleh nak pecut lah. Okay, jarang lah saya nak tengok kalau nak dapat lebih pada 6 angka hanya menggunakan WhatsApp. So itu susah lah, rare lah nak jumpa, kecuali tuan-puan jual rumah lah. So ini adalah produk-produk yang macam harga dia puluh-puluh ringgit, at least dapat 100 over 1000. So means dia kena ada sistem. Okay, one of it kena ada sistem. Dalam bisnes online kena ada sistem. Okay, so kita ada irite. Alright, saya malam ni tengah live. InsyaAllah, jangan lupa yang mana dah daftar di sini nak tahu lebih dalam, jika ada masa boleh pergi ke support tutorial dan klik tutorial. Jangan lupa klik tutorial ni, ada juga disediakan. Okay, kita boleh go through dulu sekali lalu, tengok video tersebut. Tutorial tu dalam bentuk video, bukan dalam bentuk bacaan, sebab agak sedikit teknikal. Tapi jangan risau, trust the process. Kalau tuan-puan dah daftar di sini, boleh pergi ke tutorial. So, berbalik kepada topik malam ni, saya kali ni nak live lebih padat, lebih ringkas, asalkan saya dapat bantu anda dari segi input lah. Mungkin ada daripada tuan-puan yang memang dah advance. So, ini live untuk orang yang beginner lah. Okay, sebab bagi saya orang yang advance dalam dunia marketing ni tak ramai. Kita rasa macam ramai, tapi kalau compare of volume, orang yang masih lagi nak terokai dunia digital marketing ni masih lagi ramai yang permulaan, fasa permulaan lah, bukan tahap orang kata apa, tahap dah professional macam tu. Alright, so dalam topik kali ni, live kali ni, saya nak share tentang blog post. Ada satu fungsi dalam order sini bila tuan-puan login, okay, bawah kiri ni ada blog dan post. Okay, so apa fungsi blog post bagi saya? Okay, blog post ni pertamanya kalau saya guna dia, saya nak buat macam contoh thank you page. Thank you page bermaksud bila orang beli produk saya, dia akan automatik dihalakan ke mana. So kita tengok dia punya demo secara langsung. Okay, apa fungsi blog post? Okay, tutorial tu laju tak apa.
Kalau video tutorial ni tuan-puan kan boleh pause replay balik. So tak ada isu. Okay, sebab tu kita buat bentuk video, sebab boleh pause replay dan pause replay. Sebenarnya saya belajar technical marketing semua berdasarkan video, and of course saya akan pause dan replay. Alright. Okay. So kita nak tengok apa fungsi blog post ni. So actually saya ada produk saya. Okay, saya check dulu. Okay, ini produk yang saya dah setting gunakan product setting, add new. So nampak ni thank you page. Okay, apa maksud thank you page tu? Bermaksud bila customer masuk kepada saya punya produk, website saya. Okay, kemudian customer buat pembelian, buy now. Kemudian isi nama apa semua. Okay. And then bila dia berjaya beli je, dia akan automatic. Sekejap kita buat demo lah apa fungsi blog post lah. Okay. Alright. Contohnya saya ni customer lah. Saya tengah buat pembelian. Okay. So saya attach receipt saya. Kemudian saya agree. Okay. Saya tengok harga, tak ada kupon. Okay. So submit. Nampak? So lepas dia berjaya submit je, berjaya bayar je, dia akan ni redirected automatic. Dia akan keluar ini. Inilah blog post. Inilah blog yang saya buat. Untuk apa? Mungkin untuk mengucapkan terima kasih. Sebab saya guna blog, fungsi blog untuk diletakkan dalam thank you page ni. Kadang-kadang saya letak untuk buat arahan. Selepas dia berjaya membayar, saya buat satu blog mengarahkan supaya mereka, pembeli saya, sila pergi ke email, check email bertajuk order sini product access. Okay, kita kena bagi notification lah. Nampak? Saya akan explain lah. Sebenarnya ni ada masalah sikit. Okay, so nampak? Inilah blog post saya. Terima kasih. Sila semak email anda bertajuk order sini product access dalam 12 jam paling lewat akan dapat jika bayar secara manual. Sila semak WhatsApp anda, akses kelas dihantar dalam WhatsApp. Okey. Itu tujuan saya buat blog post lah. So bagaimana saya setting blog post ni? Sangat mudah. Salah satu fungsi blog post bagi saya adalah untuk memberi instruction kepada orang yang telah membeli. Sebab bila dia berjaya beli, dia akan redirected, dia akan dihantar ke sini, ke thank you page. So thank you page ni adalah blog post yang saya cipta lah. So blog post tu apa? Kita boleh buat macam ni. Kita post, kita tekan blog post. Okay, blog post ni kalau tuan-puan ada account order sini percuma, still boleh pakai. Walaupun tuan-puan tak membayar bulanan kepada order sini, hanya pakai account free. Okay, so boleh juga pakai. So pergi ke blog post, tekan add new. So title, tajuk apa? Okay, macam tadi saya letak tajuk dia terima kasih sudah daftar kelas online. Okay, so saya letaklah sebagai tajuk. Okay. Okay, so tuan-puan just isi sahaja apa tuan-puan nak isi lah dalam ni. Boleh masukkan gambar, boleh masukkan gambar dekat sini. Boleh masukkan gambar. Okay, boleh masukkan apa-apa ayat. Okay, terima kasih membeli bla 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 barang. Sila nantikan email your product approve dari order sini dalam masa 24 jam. Contohlah untuk dapatkan tracking number. Okay, contohnya lah. Sebab kita nak bagi instruction lah, kita buat dalam bentuk blog post. So gambar dia kena masukkan lah, yang start ni kena masukkan gambar apa-apa. Okay, gambar apa-apa.
So ini adalah ayat yang tuan-puan boleh boldkan ke, highlightkan ke, besarkan ke, okey, besarkan ke, ataupun tuan-puan nak susun ke tengah ke tepi, okey. Bagi saya blog post sekarang saya nak bagi arahan lah. Sebab lepas diorang membeli, diorang akan nampak terus blog post ni. Sebabkan link ni nanti bila saya berjaya klik je, password saya tak letak lah. Sebenarnya boleh letak password, tapi saya takkan letak password. Contoh password ni tujuan dia kalau tuan-puan nak masukkan apa-apa isi kelas ke apa semua, so orang yang ada password je boleh buka. Macam tu. Okay, so pun boleh. Okay, so siap. Kemudian kita tekan publish, so dia akan keluar satu link. Ini link dia. Bla 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 bla. Ini link dia lah. So copy link ni, letak dalam thank you page. Okay, so senang. Kalaulah tuan-puan nak buat thank you page sendiri, mungkin tuan-puan kena ada domain hosting WordPress lah. So tak perlulah untuk permulaan, boleh guna je blog post order sini. Itu satu fungsi dia. Untuk buat blog post. Apa fungsi blog post? Buat thank you page seperti yang saya tunjukkan. So at least kalaulah saya nak edit balik blog post tersebut, saya pergi balik blog post, saya pergi ke post list. So anytime saya boleh edit balik. Tadi kan saya cipta ini kan, so saya tekan edit balik. Then boleh tukar tajuk, boleh tukar gambar, boleh apa-apalah, boleh tukar ayat apa semua. Okay, gambar produk dan sebagainya, boleh edit anytime we want. Okay, so itulah fungsi blog yang pertama. Okay, yang kedua, apa lagi fungsi blog post ni adalah saya nak beri arahan kepada ejen. Bagi saya lah yang kedua. Contoh saya ada satu grup untuk ejen-ejen saya. Okay, untuk ejen-ejen affiliate saya, ataupun tuan-puan ada grup untuk handle dropship ke, affiliate ke. So bagaimana tuan-puan nak memberi arahan kepada mereka buat apa. Contoh macam saya punya grup ejen, saya akan pin message. Satu page message ni, bila orang baru masuk grup ejen saya, dia nak tahu nak run macam mana, dia nak dapat duit macam mana, dia dapat commission macam mana, sebab dia orang baru masuk. So kita kalau guna WhatsApp group, setiap kali orang masuk kita kena tepek. So saya menggunakan blog post. Okay, senang. So bila ada ejen baru masuk, dia orang tanya macam mana saya nak buat ni, tekan pin message ke atas, so dia akan nampak benda ni. So saya akan arahkan sila tekan link landing page di bawah untuk penjelasan, tutorial pendaftaran dan tutorial promosi. So saya senang explain. Kita buat blog post untuk memberi penjelasan, okay, langkah-langkah. Okay, so bukan produk lah, bukan membeli, bukan menjual lah landing page ni. Sekarang ni blog post, memberi information. So yang mana yang join kelas saya, dia akan klik ni. Bila dia klik je, dia akan masuk ke blog post yang saya ciptakan dalam order sini. So senang lah, saya tak perlu nak buat cantik-cantik sangat pun. Okay, sebab ini bukan untuk menjual lah. Itu satu. Nombor dua, at least dia orang dapat information. So ini blog post yang saya cipta, iaitu penjelasan tentang ejen promosi, kelas online marketing, bla bla bla. Okay, so saya boleh buat ayat, saya boleh letak link Facebook profile saya. Okay, saya boleh explain, saya boleh masukkan video untuk terangkan flow jadi ejen. Kenapa kena jadi ejen, bagaimana nak promosi produk kita apa kan. Bila orang baru masuk untuk join ejen kita, dia tak tahu penerangan produk, kita kena explain bagi clear, baru dia orang boleh bergerak. Kalau nak jadi dropship kita, affiliate kita dan sebagainya lah. Okay, nampak saya boleh masukkan video, okay, video tutorial. Okay, so saya terus dalam satu blog post, saya terus buat baiklah bagaimana untuk menjadi ejen. Langkah pertama, pergi ke order sini, nampak? Langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Saya siap ajar teknik-teknik marketing untuk diorang promosikan. Okey, langkah-langkah. Okey,
Nampak? So barulah orang ada satu tempat untuk dia orang rujuk bagaimana nak bermula sebagai ejen kita, bagaimana nak buat, apa kena buat, dan apa barang dia jual. So kita kena explain one by one. Kita boleh gunakan blog post. Cara nak buat senang sangat-sangat. Tuan-puan tengok apa yang saya buat adalah di sini. Penjelasan tentang ejen ni. Okey, ni edit. Nampak? So saya just typing dalam ni je lah. Kalau saya nak masukkan link apa-apa, saya pilih ni dan saya copy dan paste link apa-apalah, link YouTube ke, link Vimeo ke, link apa lagi, Facebook ke, website ke, WhatsApp ke dan sebagainya. Saya boleh letak apa-apa link. Okey, senang. So dua benda dia bantu saya lah personally lah. Satu untuk thank you page, kedua adalah untuk tutorial, memberi tutorial kepada orang. Okey, so saya tak perlu buat satu WordPress special pula kan, sebab ini just nak inform je. Kalau nak betul-betul cari sale tu of course lah. Okey, alright. So itu kedua lah. Nampak? Sebenarnya senang sangat blog post ni. Just masukkan title, slide automatic, masukkan content. Apa yang tuan-puan nak tulis, apa tuan-puan nak masukkan gambar, apa tuan-puan nak masukkan video. Video kat sini. Video masukkan kat sini. Ni, sini, media sini. Apa-apa sajalah tuan-puan nak cerita dalam blog. Apa pun saja, terpulang. Macam saya gunakan dia untuk memberi arahan, instruction kepada ejen-ejen saya yang baru join. So kalau tak ada benda ni kan, jenuh tau nak jawab satu persatu. So kalau dia orang tanya, saya ambil je link blog post tadi tu, hantar kat dia, sila baca. Kalau you tak baca means you tak nak buat lah saya punya produk, you tak serius lah kan. Senang. Itu dua perkara. Okey, perkara ketiga, kita tengok apa lagi boleh bantu. Perkara ketiga adalah kita boleh buat tutorial yang berbayar juga. Kalau orang dah membeli daripada kita, tutorial apa-apa, video course apa-apa, kita boleh letak juga dalam blog post sebab dia boleh set password. Okey, dia boleh set password. Access kelas, nampak? Access kelas. Macam saya lepas dia orang beli, saya buat satu penerangan, terima kasih join, apa benda dia orang boleh buat, klik mana, bonus-bonus semua saya letak dalam ni. Pun boleh untuk blog post. Nampak? Ini arahan kepada orang dah membelilah. Pun kita boleh buat dalam bentuk blog post. Okey. So ini saya delete dulu, nanti saya pening. Ataupun macam tuan-puan jual something, tuan-puan bagi bonus. So kita boleh buat satu blog post yang ada konten dalam tu, bonus-bonus yang kita sertakan lah. Contoh bonus saya senaraikan semualah, biar dia orang yang dah beli baca sendiri. Pun boleh. So sangat simple apa yang blog post boleh buat, tapi dia sangat-sangat membantu sangat sebenarnya. So apa lagi blog post boleh buat? Sebenarnya blog post boleh buat macam-macam lagi. Saya ada rakan dan pengguna Odysee yang lagi lama daripada saya, nama dia Khairul Iqbal. Khairul Iqbal ni saya tengok dia rajin guna blog post. So kita tengok dalam channel Telegram dia, Khairul Iqbal. Baru-baru ni saya interview dia lah. So dia pandai lah, dia pandai guna blog post ni. Kita tengok. Nampak ni, Khairul Iqbal 15 tips elak di-ban oleh WhatsApp. Okay, so dia buat satu blog post untuk share apa, untuk share content. Ni blog post lah ni. Okay, nampak?
dia gunakan blog post sekarang ni kan untuk menjual. Okay, so dia buat macam content soft selling dalam dia punya channel Telegram, tapi bila klik dia akan masuk ke blog post Odes ni. Dia seorang affiliate lah, so dia tak perlu ada produk sendiri. Dia buat content dalam blog. Okay, di hujung bawah tu link affiliate dia. So saya cari lagi. Dia mesti ada macam-macam ya. Okay, so nampak free download ebook video tutorial Odes sini. So kita tengok apa benda dia bagi free. Adakah di blog post Odes sini? Oh tak, ini dalam produk. Okay. Okay, nak tahu lebih lanjut, nak tengok strategi dia, gunakan blog post. Okay, sebab Khairul Iqbal dia pakai banyak lagi blog post daripada saya lah. Dia selalu buat konten dalam blog post. Ebook percuma, ebook idea follow up. Okay, tak jumpa. Okay, tak apa. So tadi saya ada jumpa satu lah, satu yang salah satu cara dia gunakan blog post untuk buat sales. Okay, yang ni. Okay. So ini adalah blog post yang Khairul Iqbal cipta lah. Okay. So dia banyak share tentang konten apa semua, harga apa semua, dan dalam blog post dia boleh letak link untuk orang beli. Okay. Bila orang tekan akan masuk link lah. Link mana-mana yang dia halakan lah terpulang kepada owner blog post tersebut. Okay, sebab kalau tuan-puan tengok bila link tu mungkin link affiliate tuan-puan, ataupun link apa-apa, link WhatsApp ke, link apa-apa sahaja, link website owner HQ ke, so boleh masukkan dalam blog post. So dalam blog tu tuan-puan buat marketing macam ni, buat satu channel Telegram, kemudian dalam blog tu karang-karang, okey, bagi ada content sharing, okey, tapi sebenarnya di bawah tu barulah letak link untuk orang membeli. Okey, mungkin tuan-puan belum ada produk sendiri, tuan-puan sebagai affiliate, tuan-puan boleh buat cara gunakan blog post di sini. Nombor satu, kalau tuan-puan memang jual produk, tuan-puan boleh letak link WhatsApp ataupun link website. Okey, so at least orang tak nampak macam masuk website nak membeli terus kan. Orang rasa macam ni masuk nak baca, nak dapatkan information dari blog post. Okey, kemudian terklik dan terbelilah. Alright. So kita tengok balik dalam blog post. Contohlah saya pergi blog post, tekan add new. Okay. Nampak tak dalam ni bawah sekali, actually saya boleh buat satu link tau. Klik sini. Contoh klik sini. Okay, so saya highlight. Nampak? Saya highlight, saya masukkan link. Atau link apa-apa lah. Link WhatsApp ke, link apa-apa ke, link nampak dia jadi button, so kita boleh besarkan dia. Nampak? So orang boleh klik sini. Klik sini dia akan hala ke mungkin dalam ni tuan-puan masukkan link affiliate. Boleh unlink, boleh edit. Nampak? Tadi saya type klik sini, saya highlight dan kemudian saya tekan ni kan. So dalam tu actually ada link dia. Ni dah jadi button lah sebenarnya.
Ini adalah konten. Kita buat konten apa-apa, sharing konten apa-apa, okey. Letakkan gambar tentang teknik tsunami ke. Okay. So saya buat satu blog nak sharing tentang teknik tsunami, zero cost marketing. So saya akan buat konten, saya akan sharekan, saya akan masukkan video yang saya record, explain apa kaedah-kaedah dia. Akhirnya bawah jika nak tahu dengan lebih lanjut teknik ini, sila klik sini. So bila dia klik, dia akan pergi ke website sales page yang sebenar. So gambar boleh masukkan apa-apa gambar lah, tak kisah. Contoh masukkan gambar apa. And then dah siap konten apa semua, dah masukkan copywriting, masukkan sharing, masukkan video. Alright. Kemudian button dia, contoh jika alright, so saya cuba buat satu demo lah, just simple. Tekan publish. Benda ni kalau tuan-puan kreatif kan, dia boleh jadi satu funnel marketing tau. Di mana saya akan dedahkan sebentar nanti strategi gunakan blog post ni untuk marketingkan produk tuan-puan. Dari segi top of funnel lah. Bila dah publish kan, so dia akan keluar link ke atas ni. Just boleh ni copy, highlightkan copy ataupun tekan copy ni, tekan OK. Kemudian tuan-puan test dulu, paste dulu dekat komputer. Tadi saya letak password, ada password rupanya. Sekejap. So password ni kena buang. Tekan publish lagi sekali. Ini saya reload. Nampak dia terus, dia akan keluar title dan gambar yang kita masukkan dekat bahagian bawah ni. Choose image ni, dia akan keluar dulu gambar tu. Kemudian konten. Jika tuan minat boleh klik di bawah ini. So dia akan klik. Sebab apa dia tekan klik? Sebab dia dah baca konten tuan-puan yang sangat awesome. Mungkin kita letak something yang memberi dia rasa best untuk tahu, best benda tu, memberi value dekat dia. So netizen akan rasa macam bagus lah kita ni kan. Barulah dia jadi soft selling. So customer tu akan tekan klik sini. Contoh barulah dia akan dihalakan ke laman jualan order sini, ke mana-mana tuan-puan halakan dia lah. Barulah dia rasa boleh membelilah. Tekan buy now. Tekan beli. So apa dia punya funnel? Strategi gunakan blog post ni, tuan-puan boleh buat macam ni. Tuan-puan boleh buat posting di mana dipanggil dia dalam marketing ni dia ada funnel kan. Semua orang tahulah, kita balik ni. Ini adalah top of funnel, tofu, mid of funnel dan bottom of funnel lah. So sebenarnya dalam proses customer nak membeli barang kita ni kan, dia tak terus nampak iklan terus beli tau. Sebenarnya dia mengalami proses customer journey lah, perjalanan customer tu daripada top of funnel. Apa itu top of funnel? Benda yang customer jumpa dulu. Kebanyakan top of funnel ni customer yang jenis cold audience, sejuk lah, sebab dia tak kenal kita lagi lah. Dia baru kenal, dia baru nampak kita punya posting. Tofu ni selalunya kita pakai social media lah, short map. Social media, contohnya Facebook, IG ke, TikTok ke dan sebagainya. So kita post iklan, kita post posting dalam Facebook contohnya, tapi kita tak buat direct menjual.
kita tak buat direct menjual, kita buat posting to educate. Kita buat posting to educate ataupun kita buat posting to inform. Okay. Contohlah tuan-puan jual untuk kuruskan badan, pekat ke apa-apa produk lah kuruskan badan. Tuan buat posting, tuan-puan buat posting dalam social media bertajuk seperti 5 tips cara berkesan hilangkan berat badan dengan diet suku-suku separuh. So nak buat iklan macam tu, ada video ke gambar ke diet suku-suku separuh. So nak tahu lebih lanjut, sila klik link ini. Okay, link itu dalam social media tadi adalah link blog post, bukan link untuk dia terus membeli produk. Okay, faham? Sebab kita nak bagi konten dulu. Ataupun tuan-puan nak tahu lebih lanjut, tekan link masuk ke Telegram. So daripada Facebook, ni dia punya flow lah. Facebook, boleh ke Telegram, boleh ke blog post. Ni peranan blog post. Okay, lepas blog post barulah pergi ke sales page, website, ataupun sini tuan-puan nak letak WhatsApp ke pun boleh. Nampak? So kali ni tuan-puan ada funnel tau. Dia tak direct daripada Facebook terus nak ke WhatsApp. So itu conversion dia akan kurang sebab customer tak kenal, tak melalui proses. So at least daripada Facebook masuk Telegram. Dalam Telegram kita letak link blog post yang share macam-macam topik. Dalam Telegram nanti tuan-puan letaklah berbagai-bagai sharing. Setiap sharing tu tuan-puan letak dalam bentuk blog post. Okay? Sebab kalau tuan-puan letak banyak panjang dalam ni, orang tak baca. So biar ada sikit, panjang ni sikit, bawah ni adalah link blog post. Okay, bawah ni adalah link blog post yang tuan-puan cipta dalam order sini. So dia akan tekan link blog post, dia akan baca konten tuan, dan kalau dia rasa menarik, dia akan tekan link. Okay, kenapa kita pakai blog post nak buat ni? Untuk orang yang advance, proses FB yang pertama ni adalah tofu. Okay, faham? Sebab dia cold, dia sejuk, dia tak kenal kita. Okay, bila dia masuk Telegram, dia jadi warm dah. Okay. So sekarang ni middle of funnel adalah blog post. Tengah-tengah ini adalah warm audience, nak convert kepada hot audience di bottom. Cold, warm, hot. Okay. Bagaimana blog post ni bantu tukarkan warm kepada hot audience. Okay, customer hot adalah disebabkan konten dalam blog post tu tuan-puan boleh buat mengiurkan lah, membuatkan customer sedar ke, customer rasa nak dapatkan pembelian ke, rasa impian dia boleh tercapai ke, ataupun dah membantu dia memberi solution. Sebab kalau konten blog post tuan-puan bantu prospek kita solution, dia yakin, dia try solution tu, dia rasa okey, of course dia akan lebih mudah membeli produk kita. Contoh ubat kurus, kita bagi solution siap-siap secara apa-apa tips ke yang memang proven untuk bantu prospek yang ada masalah obesity. So bila dia baca blog post tu kan, dia rasa, dia try, dia rasa baguslah tips ni. Lepas tu bawah tu ada link untuk buat pembelian produk kita. Of course dia akan mudah tekan sebab dia dah trust kat kita lah. Daripada warm dia jadi hot. Okay, next adalah satu lagi fungsi blog post yang tuan-puan tak tahu, banyak orang tak pakai, adalah ni, Ad Analytics Script. Ini adalah pixel kod FB Google Analytics, Google Ads. Faham tak? So let's say tuan-puan ada buat ads manager Facebook, ambil pixel daripada tuan-puan punya event manager, masukkan dalam ni. So every customer yang dah masuk blog post, dia dah ditangkap as a pixel. Kemudian boleh buat apa? Boleh buat custom audience untuk kita retarget. Dia jadi bottom of funnel. Maksud orang yang dah masuk blog post kita,
Dia pergi ke Facebook ataupun dia pergi ke Google, akan nampak iklan kita. So iklan kita lebih targeted kepada audience yang tepat lah. Sebab orang yang tepat sahaja yang akan masuk blog kita. Kalau customer tu memang tak berminat daripada awal, dia dah masuk kita, dia nampak iklan kita first daripada Facebook ke IG, kemudian dia masuk ke Telegram. Bila dia masuk Telegram, dalam ni pun dia tak rasa minat dah, dia akan keluar ataupun dia akan klik. Kalau customer tu memang dia minat, memang dia ada masalah, contoh produk ubat kurus, dia ada masalah obesity, so dia daripada Facebook dia dah minat kita punya content, copywriting kita, gambar kita yang mengajak dia masuk Telegram untuk dapatkan tips dan sharing. So dalam social media kita soft selling, kita to inform, to educate. Kita buat posting iklan to educate, bukan menjual. So dia akan masuk Telegram. Lepas dia masuk Telegram, dia baca konten tuan dan ada link blog post. Memang konten tuan-puan tu kena dengan diri dia, dia nak tahu, dia rasa curious, dia akan klik. Bila dia klik, dia masuk blog post. Bila dia masuk blog post, pixel dalam Facebook dia akan trigger. So pixel tu kita boleh buatkan dia jadi custom audience untuk kita retarget dia. Okay, ini yang memang dah pandai dari segi retargeting Facebook ad lah. Ni advance sikit lah saya share strategi ni. So mungkin ada yang tak tahu nak buat. Okay, mungkin anda tak biasa pakai Facebook Ads Manager. Sebab tu kalau tuan-puan nak buat marketing, jangan stick to the boost post sahaja, kena buat Ads Manager. Okay, pixel-pixel dalam blog post tu dia akan keluar kat mana? Bila tuan-puan pergi ke Ads Manager dan klik audience. Okay, dalam Ads Manager ni gunakan komputer, handphone tak boleh sebab tu kena ada laptop PC. Jangan make excuse, saya nak berniaga tak ada laptop PC, second hand pun ada. Okay, ataupun dulu kan saya sampai ke cyber cafe nak buat Ads Manager ni tahun 2016. Okay, so kita pergi ke sini, masuk Ads Manager, Business Tools, dan pergi ke Audience. Okay, bila tekan je Audience, kita boleh create audience. Kita pergi ke Custom Audience, create audience, bukan look like, silap tekan create audience, Custom Audience, dan ini sources kita adalah website. So kita tekan next dan kita pilih pixel daripada source mana. Ini. So kita boleh buat custom audience lah. Custom audience ni dia kumpul orang-orang yang dah masuk blog post kita. Of course dia orang ni memang targeted. So kita bila buat ad set, kita target ke orang yang kita kumpulkan. Dalam tu pun boleh buat lah. So dia adalah funnel dia ada proses dia lah, taklah direct menjual. Okay, macam tu lah sebenarnya fungsi blog post yang saya akan buat selepas ini. Nampak? So bila kita dah kumpul custom audience, contohnya ini size dia, ini semua kita boleh target balik. Bila customer ni sentiasa ditarget balik, dia nampak kita punya iklan menjual. Kali ni kita buat hard sell pula sebab dia dah jadi warm audience. Kita buat hard sell, iklan kita direct menjual punya menggunakan Facebook ad, target dia orang balik. Banyak kali dia orang tengok, dia orang ada potential untuk direct membelilah sebab dia dah tahu produk kita, dia dah kenal kita siapa. Yang kalau masalah kita buat Facebook ad terus direct kepada cold audience tu, dia tinggi sikit lah cost kalau tuan-puan buat conversion. Tapi memang akan ada juga yang perform sebab mungkin produk tu memang hot. Okay, hot demand lah. Okay, so kalau saya akan buat direct dan saya akan buat funnel. Dua-dua saya buat lah. So saya tengok yang mana yang lebih memberikan profit dari segi purchase lah, cost per purchase. Okay, mungkin ada yang tak faham apa yang saya cakapkan ni, tapi mungkin ada yang faham lah. Simple lah as that. So nampak, walaupun benda yang simple blog post ni, tapi bila ada benda ni dia tak jadi simple lah, dia jadi advance. Ini adalah pixel tracking. Okay, Google Ads pun sama lah. Kita ambil kat Google Ads Manager, ambil pixel kita, masukkan dalam ni.
and then kita boleh buat JDN. Okay, maksud dia pergi mana-mana je dalam Google Display Network, dia ternampak kita punya iklan pula dalam Google. So kita menghantui dia lah setiap masa. Bila dia menghantui dia 7 kali dia nampak, of course dia akan rasa macam curious nak tekan website kita atau WhatsApp kita, dan dia akan senang buat decision untuk membelilah, conversion rate lebih naik. So it's bermula dengan sebuah blog post je. So ini 3-4 contoh di mana blog post bantu bisnes saya, dan tuan-puan sebenarnya boleh explore banyak lagi dalam blog post ni. Boleh buat, okey, tak payah bayar, akaun percuma pun boleh buat blog post sendiri. Okey, tuan-puan baru nak belajar ads retarget, so ini salah satu tools untuk tuan-puan dapatkan pixel secara zero cost. Okey, so kita buat posting ke dalam Facebook, kita share ke grup-grup boleh, kita buat IG posting, dan of course profile kita boleh letak blog post, kita boleh buat TikTok content, dan kita punya profile letak blog post punya link, kita boleh spam blast ke WhatsApp group, blast ke Telegram group, okey, letak dekat Facebook story, IG story, dan inilah platform marketing semua kita utilize, kita gabungkan semua. So mana-mana pun dia orang akan masuk blog post kita, kita retarget balik, gunakan Facebook Ads. So cost Facebook Ads tuan-puan akan kurang, okey, akan murah, okey. Dia tak perlu spend banyak untuk dapatkan jualan lah. So sebenarnya tuan-puan kena belajar Facebook Ads lebih, bab conversion lah, retargeting, okey, ataupun remarketing lah orang panggil, remarketing, teknik saka ke teknik hantu ke, terpulang lah. So itu sahaja perkongsian blog post daripada saya. Banyak lagi benda yang tuan-puan kena belajar kalau tuan-puan masih baru. Yang mana yang ada profesional, dia tengok tak heran lah benda ni, okay, bagi dia ini semua nothing, okay. Tapi saya faham yang ramai lagi tak tahu, nak tahu buat lah, okay. So ini tadi fake order yang saya buat, so saya delete. Okay, so apa lagi saya nak share kepada tuan-puan? Okay, last kita nak share dalam Audacity ni, kita ada satu fungsi untuk shortener link shortener. Okay, so bila anda login link shortener, apa fungsi link shortener ni? Dia adalah untuk pendekkan link. Okay, so ini adalah Audacity, satu platform untuk bantu anda pendekkan link. Dan apa saya nak explain, apa saya nak tunjukkan demo kepada tuan-puan malam ni tentang Audacity ni, saya sebenarnya kan baru tadi saya update status. Dengan bantuan audacity.co ni, saya dah dapat 1 juta netizen klik website saya tanpa kena block oleh Facebook. Bermaksud kalau tuan-puan pakai bit.ly berbanding dengan Audacity lebih selamat untuk kita ambil dia dan post directly ke dalam Facebook. Okay, so Audacity ni daripada Audacity yang buat. Okay, so kalau tuan-puan nak gunakan dia, audacity.co, pergi je audacity.co. Sorry, sekejap saya buka untuk audacity.co. Okay, audacity.co dalam Google. Okay, so tuan-puan boleh create account secara percuma sahaja. Okay, kalau tuan-puan nak track balik berapa orang klik link tuan-puan, kena create account lah. Kalau tak nak, tekan generate link. Okay, so shorten link WhatsApp pun boleh. Contohlah, kenapa saya akan suruh student saya, walaupun dia nak tepek link WhatsApp dia dalam Facebook, saya tak bagi sangat sebab dia ada risiko kena block lah. Senang, risk. So ambil link WhatsApp, buatkan dia jadi Audacity, boleh tepek dengan lebih selamat, boleh post, boleh spam sikit dengan lebih selamat lah, kurang risiko bila nak post link tu dalam Audacity, dalam web Facebook. Gunakan shortener audacity.co ni. Contoh nak buat dia, phone code Malaysia contoh 0183992. So bila orang tekan WhatsApp, dia akan keluar apa? Contoh saya nak tahu audacity.co/nak PM.
Okay, contohnya macam tu lah. Ini salah. Okay, so create link. Dah lebih. Nak PM untuk info, create link. So sistem ni akan bagi kita satu link lah, osini.co nak PM untuk info. So kita tekan copy. Bila tuan-puan buat iklan, selalunya tuan-puan buat iklan dalam Facebook terutamanya, tuan-puan akan selalu pergi ke buat posting kan dalam grup-grup lah, contoh, ataupun dalam Facebook personal. Tuan-puan punya benda yang tuan-puan selalu buat adalah bila contoh bila buat iklan gambar-gambar, kemudian bawah ni link WhatsApp, http www ataupun whatsapp.my wa.me bla 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 bla. Okey, itu ada risiko sikit. Kalau tuan-puan nak selamat, tuan-puan gantikan. Ini adalah konten copywriting. Okey, masukkan gambar produk tuan-puan lah, ataupun nak buat soft selling ke. Kemudian bawah ni jika minat, klik link di bawah. So kali ni tukar, tak payah letak HTTPS pun, okey, letak macam ni je, osini.co nak PM untuk info. Okey, kalau nak buat CTA, call to action, menggunakan zero cost, kena ada jika kalau tuan-puan terus tekan sini, bagi arahan tekan sini, so dia jadi macam paksaan. Okay, Facebook tak suka sangat lah. So kita kena buat if you interested, jika anda berminat. So kita tak force audience. Kalau anda nak tahu kalau tuan-puan nak tahu lebih lanjut, sila jemput, klik link di bawah. Okay, contohnya saya post, right? So customer bila klik pun dia akan directed ke WhatsApp link lah. Cara ni sebenarnya dia akan lebih selamat. Nampak dia pergi ke WhatsApp juga kan. Sebab osini.co tu sangat powerful, dia mesra dengan Facebook, domain dia memang mesra dengan Facebook. Dan disebabkan osini.co tu saya dan ejen-ejen saya boleh beriklan ke dalam Facebook tanpa diganggu lah. Dia tak ganggu, Facebook suka. Sebab tu ramai orang nampak. Bila ramai orang nampak, maka sebab itulah dapat 1 juta orang klik saya punya website link yang saya osini-kan dia. Saya osini.co kan dia. Okay. So itu adalah next sharing lah. Okay, so saya delete dulu. Okay. So actually itu sahaja pembersihan demo daripada saya malam ni, sebab kita lebih kepada nak fit and bagi konten tu padat, okey, lengkap. So kita tengok dekat komen, tuan, kalau set dengan ads dalam keadaan learning kenapa? Okey, macam ni. Ni Facebook ad lah. Bukan tuan saja learning lah, saya pun baru learning lagi. Saya pun learning juga. Saya buat kempen baru. Nampak kempen baru? Apa ni? Account error pula. Baik. Kena reload. Hello. Hi. Okey, tak apa. Dia kalau learning tu sebab memang Facebook tengah optimize lah. Dia tengah learning kita punya konten iklan dengan audience tu. Dia kena dapatkan 50 apa orang panggil, objective result lah. Kalau buat conversion 50 purchase, kalau buat traffic 50 masuk website. So by apa yang Facebook cakap 50, tapi kadang-kadang tak sampai pun dia akan keluar daripada learning. Kalau learning tu dah habis, maka result maka ad set boss adalah dah optimize lah. Kalau dia dah keluar learning tapi dia dah habis learning, tempoh yang lama masih lagi tak boleh optimize, dia akan keluar learning limited, bermaksud dia tak optimize lah.
Tapi in the end, kalau lah masih learning ataupun learning limited, still dapat result CPP ke, CPL ke, CPC yang bagus, boleh teruskan saja. Itu just untuk Facebook, apa tunjuk yang dia tengah optimize lah. Dia masih learning phase tu, maksud dia tengah learning, dia tengah belajar, tengah study kita punya content dan kita punya asset kita. Sebab tak semua content sesuai untuk asset ni, kan. Okay, so itu saya punya explanation lah. Sebab memang baru-baru ni semua akan nampak learning kan. Actually no issue, as long as kalau memberi result teruskan, kalau tak memberi result lepas. Kalau saya akan tengok, the best is seminggu untuk tengok, tapi 3 hari lah. Kalau tengok 3 hari memang tak perform, off lah, buat lain, buat speed test lain ke dan sebagainya lah. Jangan biar lama-lama pula, itu nanti high cost. Okay, so actually itu saja. Kita jumpa lagi dalam next live pada hari Rabu. Tapi esok saya akan ada interview session dengan pengguna Udacity yang berumur 23 tahun tapi dah mampu menjana 50k dalam masa 2 bulan. So kita nak tahu lah. So jemput tuan-puan tengok live esok pukul 10 pagi di Facebook page yang sama lah. Okay, so itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih. Live ni akan sentiasa direkod. Okay, bye bye.